daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah, wa man istabta'a ar-rizq falyastaghfirillah, wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhihi al-layla wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min adabin fil nar wa adabin fil qabr. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaika al-masir. 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 Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaika al-masir. Allahumma alaika tawakkaltu wa ilaika al-masir. Allahumma alaika tawakkaltu
وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير 15 tahun Aman Palestin mengukir perjalanan membantu saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman bukan satu usaha yang mudah. Demi menyahut sunnah perjuangan mempertahankan Palestin, ia bukan sekadar bantuan berbentuk kewangan, malah sokongan tenaga dan doa yang amat mereka perlukan di sana. Mendidik masyarakat untuk bersedekah bukan usaha yang mudah, bahkan ia memerlukan masa yang amat lama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Demikianlah usaha kita dalam menjadikan diri kita sebagai seorang yang istiqamah dalam bersedekah. Melazimi sifat sedekah di dalam diri setiap umat Islam adalah satu kewajipan yang tidak boleh untuk kita lepaskan. Sedekah tidak akan menjadikan kita papa ke dana, tidak juga menjadikan kita orang yang rugi. 15 tahun Aman Palestin juga adalah sebagai satu penghargaan buat para penyumbang yang sehingga ke hari ini istiqamah membantu warga Palestin. Teruskanlah bersama Aman Palestin agar setiap usaha membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Palestin terdapat kita bersamanya. Ayuh bersama-sama kita zahirkan solidariti kita bersama warga Palestin melalui sumbangan dan bantuan yang terbaik bersama Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut mengenai kempen-kempen Aman Palestin. Semoga setiap usaha kita membantu mereka yang memerlukan. Terdapat ganjaran yang besar menanti kita. Bangkit, berjuang bersama. Kembara Salam, package muslim yang terbaik untuk anda. Bermusafirlah bersama Kembara Salam, menawarkan package Jordan Palestin, package Eropah dan Balkan. Layari www.kembarasalam.com atau WhatsApp 010-8272-659. Kembara Salam, peneraju destinasi pelancongan anda. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita telah sampai ke jam yang kedua bagi segmen destinasi pada petang ini. Dan untuk makluman anda, untuk jam yang kedua pada hari ini, pada pukul 5.15 petang nanti akan kami bawakan untuk anda rancangan Fas Aluna. Dan pada minggu ini insya-Allah topik perbincangan kita akan menyentuh tentang cabaran akidah dan pemikiran, sorotan potensi dan prospek Ahlussunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu yang berusia Dr. Azmil Zainal Abidin. Jadi bagi anda yang ingin turut serta dalam ruang lingkup perbincangan kita menerusi rancangan Fas Aluna pada petang ini, bolehlah melayari laman Facebook kami, iaitu cariannya ikim.fm, ataupun bertanyakan soalan, mengajukan pandangan anda ke nombor talian WhatsApp kami 011290040004. Saya ulangi, 011290040004. Itu nombor talian WhatsApp kami. Manakala bagi anda ingin melayangkan kiriman soalan pandangan anda ke laman Facebook kami juga dialu-alukan berbuat demikian. Cariannya adalah di ikim.fm. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, demi mata
dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah, Allah Subhanallah. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan, beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Kita tahu kos sara hidup semakin meningkat, tapi pendapatan tetap sama. Takkan nak bergantung kepada gaji sahaja. Orang yang bijak akan melabur untuk peluang menjana pulangan pelaburan. Di PMB Investment, pelaburan minima hanya RM100. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Wah, cantik dan segarnya pokok Farah. Pokok bunga berbunga, pokok daun semua lebar-lebar. Apa rahsia ni? Rahsianya baju mutiara dan mutiara Shield Blend. Bila pakai baju mutiara, pokok jadi sihat dan segar bugar. Lepas tu, semua mutiara Shield Blend untuk elak serangan bena dan makhluk perosak. Dua-dua tu organik, senang dan selamat nak pakai. Mana dah dapat baju mutiara dan mutiara Shield Blend ni? Di bajamutiara.com. Semua kedai dalam talian mereka ada di situ. Oh, bajamutiara.com. Senangnya. Sekarang juga saya nak cari. Cintai tanaman anda. Buktikannya dengan bajamutiara.com. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan belengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badlishah bin Alauddin. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Kita
cakap tentang batas makhluk, ya. Sebab makhluk ni kita kena ada satu permulaan untuk kita meraih adanya pengakhiran. Ya, kalau kita tak nak mulakan sesuatu tiada awal, kita tak prepare diri kita untuk adanya satu awal yang baik, maka kita tidak akan dapat satu kejayaan yang baik. Tetapi kita katakan bahawa tiada awal dan tiada akhir ni, kalau kita angkat lebih tinggi pula, yang kita bergantung kepada Allah yang tidak ada awal tiada akhir. Jadi kalimat yang sama kita gunakan. Allah yang kita bergantung itu sifatnya adalah al-awwalu wal-akhiru. Tetapi maksudnya adalah Allah yang tidak ada awal dan Allah yang tidak ada akhir. Kita, makhluk, perlukan adanya awal dan kita akan ada pengakhiran. Melaka 89.5. Kesudian anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia sehingga pada waktu ini amatlah dihargai, dan kita kembali dalam rancangan Nafas Aluna seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi, dan insya-Allah tajuk pembincang kita akan menyentuh tentang cabaran akidah dan pemikiran, sorotan potensi dan prospek Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menanganinya. Dan untuk menguraikan dengan lebih lanjut lagi tentang tajuk ini, beliau merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, iaitu Yang Berusia Dr. Azmil Zainal Abidin, hadir ke studio kami ketika ini di Langgar Tunku of Jalan Tunku Kuala Lumpur, ya. Dan untuk itu kita bersama dengan Dr. Azmil Zainal Abidin. Sebenarnya agak gemetar sebab pertama kali bersama-sama dengan Dr. Azmil pada hari ini mengemudi rancangan Bual Bicara Fas Aluna. Apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi bagi anda, para pendengar yang ingin melihat dengan lebih dekat lagi wajah Dr. Azmil ini, boleh saja layari ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm, ikim.fm. Dan sejurus selepas berakhirnya rancangan ini, anda juga boleh menontonnya di laman YouTube IKIM Media, dan kepada anda juga boleh turut serta meraihkan rancangan Bual Bicara ini dengan menyertai sesi soalan soal jawab bersama dengan tetamu jemputan kita pada petang ini, Dr. Azmil. Hantarkan saja, kirimkan saja soalan ataupun pandangan anda berdasarkan tajuk yang dinyatakan sebentar tadi, iaitu hantarkan ke nombor talian WhatsApp kami. Nombornya tidak berubah, masih lagi sama, 01129004 004 01129004 ataupun tuliskan saja, typekan saja di ruangan komen di laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Baiklah Doktor, ya, kesinambungan kepada siri yang lepas, bolehkah Doktor jelaskan dengan lebih lanjut lagi, ya, tentang apakah peranan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi cabaran akidah selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, para sarjana, muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Saya berasa amat bertuah hari ini kerana selama ini hanya mendengar suara emas DJ Nazri. Tapi pada hari ini saya dapat bersua muka dengan beliau. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkati oleh Allah SWT. Saya bukanlah siapa-siapa, sekadar ingin berkongsi. Jadi sebagaimana yang diajukan oleh DJ Nazri, ya, kita memahami dalam perbahasan yang lepas bahawa Islam ini milik Allah. Oleh itu sebarang gugatan dan cabaran kepada akidah secara khusus dan ajaran Islam secara umum pasti akan dipelihara oleh Allah SWT melalui pewaris para nabi yang disebut sebagai ulama, warasatul anbiya. Jadi Ahli Sunnah Jamaah ini berkembang beransur-ansur membentuk satu pendirian yang nanti akan saya sebut sebagai pendirian keintelektualan, di mana hasil daripada cabaran yang dihadapi oleh para ulama selepas kewafatan baginda Nabi SAW itu
maka telah terbentuklah khazanah, istilah, kaedah, huraian, penjelasan yang berhubung dengan isi kandung Al-Quran dan hadis. Dengan satu ciri ahli sunnah ini, iaitu para ulama yang merasa cemburu apabila agama itu digugat, agama itu diancam. Maka mereka bertindak balas, mereka mempunyai kepekaan, sensitiviti terhadap gugatan tersebut, dan terhasillah wacana dan perbahasan yang pada zaman baginda Nabi, isi kandungan akidah dan usuluddin, perkara-perkara pokok agama itu tersirat dan terpendam di dalam Quran dan hadis, maka ianya disuratkan atau dizahirkan perbahasan itu dengan pembentukan akidah ahli sunnah jamaah ini menurut zaman berzaman. Maka lahirlah para ulama yang memelihara ketulinan dan keaslian Islam ini. Nama-nama besar seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, tokoh-tokoh yang lain seperti Imam Bukhari juga. Kemudian yang nanti akan dikemuncakkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan seterusnya. Dan terhasillah yang disebut dengan jihad ilmi ataupun jihad saqafi, jihad keintelektualan. Apabila berlaku faktor-faktor tertentu yang mencetuskan perkembangan ilmu tauhid itu sendiri, yang saya sebut dalam perbahasan yang lepas. Ada faktor yang dalaman, faktor luaran. Yang boleh kita sebut antara yang utama ialah faktor pergolakan politik, apabila berlakunya fitnah yang dibatu apikan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, sehingga mengakibatkan perpecahan apabila timbul bibit-bibit perpecahan dalam kalangan umat Islam. Nanti akan muncul dari situ secara lebih jelas pada peringkat yang berikutnya. Pertama, aliran Syiah, kedua aliran Khawarij, ketiga aliran Murji'ah. Kemudian langsung lagi timbul juga isu yang lain, iaitu selain daripada isu siapakah yang sewajarnya menggantikan baginda Nabi sebagai pemimpin umat Islam, timbul juga isu mengenai kedudukan mereka yang melakukan dosa besar, murtakib al-kabirah. Maka di situ muncullah ahli sunnah jamaah tadi memberikan jawapan-jawapan yang nanti kemudiannya akan diterima, diijma'kan, sehingga menjadi satu pegangan arus perdana yang nantinya ahli sunnah jamaah dikenali sebagai himpunan di atas dasar kebenaran yang ketika itu bersandar kepada tunjang pemerintahan. Jadi ahli sunnah jamaah bersandar kepada pemerintahan, maka kesatuan perhimpunan umat Islam di atas dasar kebenaran yang bertunjang kepada imam muslimin yang memerintah dan menguasai kawasan bumi Islam, maka itulah yang dikenali dengan al-jamaah. Nanti kita akan mengetahui bahawa apabila berlalu masa, apabila bumi umat Islam dijajah, berlaku konsep nation state, negara bangsa, maka kalangan ulama menyatakan bahawa oleh itu mutaakhir ini Ahlus Sunnah Jamaah itu dapat dikenali pula dengan mafhum al-kasrah minal muslimin, konsep-konsep yang didukung dan diterima oleh majoriti umat Islam. Jadi itu pengenalan kepada al-jamaah itu, ya. Di antara contoh bibit yang melahirkan aliran-aliran yang bid'ah ataupun yang terasing daripada ajaran asal kebenaran Islam itu ialah apabila diriwayatkan, ini yang saya petik daripada nukilan Dr. Muhammad Rabi' Muhammad Jauhari, pensyarah Usuluddin Mufti Al-Azhar. Jadi beliau menukilkan bahawa pada zaman Bani Umayyah ada satu riwayat hadis sahih Bukhari Muslim, Sayyidina Muawiyah bertanya
tentang satu riwayat doa yang dilazimi oleh baginda Nabi SAW. Kemudian apabila diriwayatkan, diberitakan kepada beliau, maka beliau memerintahkan orang ramai untuk membaca doa itu, iaitulah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, yang bermaksud wahai Tuhan, tidak ada yang dapat menghalang apa yang engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang engkau halang, dan tidak ada penolakan terhadap ketetapan engkau, dan tidak memberi manfaat, kekayaan dan kemuliaan kepada pemiliknya, melainkan kekayaan dan kemuliaan itu adalah milik Allah. Lantas galakkan era Bani Umayyah terhadap amalan doa ini telah ditafsir dan ditangkap sebagai mahu mempromosikan idea al-jabru, deterministik, keterpaksaan. Seolah-olahnya apabila dibacakan doa ini macam sinonim lah dengan pelantikan pemimpin. Jadi seolah bila ditafsirkan Bani Umayyah suruh baca doa ini nak mengatakan bahawa kalaulah Sayyidina Hussein, Sayyidina Hassan tidak menentukan kepimpinan itu bagi mereka, maka mereka tak akan mendapat ketetapan Tuhan tadi, begitu. Jadi ini telah mendorong tindak balas wujudnya kalangan seperti yang bernama Ma'bad Al-Juhani, meninggal tahun 80 Hijriah. Dia telah memberontak kepada pemerintahan Bani Umayyah dengan seolah-olah menganggap sekiranya Bani Umayyah menyeru kepada keterpaksaan dalam perbuatan manusia, maka lantas dia membawa pula satu idea fikrah yang bersama dengan Ghailan ad-Dimashqi, ini dua-dua tokoh ini, mereka telah membawa satu doktrin yang menafikan dan mengingkari takdir ketentuan Allah. Lantas mereka membawa pahaman bahawa manusia bebas menentukan apa yang mereka mahu, di mana kebaikan, keburukan adalah terbit berpunca daripada kudrat dan iradat perbuatan manusia tanpa sedikit pun ada campur tangan Allah. Jadi di sini mengundang reaksi daripada Imam Auza'i dan sahabat yang masih hidup Abdullah bin Umar berlepas diri dengan pahaman ini. Juga Umar bin Abdul Aziz, ini antara nama-nama. Jadi mereka mempunyai sandaran. Antara ayat yang boleh ditafsirkan ialah surah Al-Kahfi ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sesiapa yang mahu beriman maka dia beriman, dan siapa yang mahukan kekufuran maka dia boleh sahaja kufur. Lantas pahaman Ma'bad Juhani inilah yang dikenali dengan pahaman Qadariyah. Pahaman Qadariyah, manusia bebas dan manusia mampu menentukan apa saja yang dia hendak berdasarkan keinginan dan perbuatannya tanpa kaitan dengan Allah. Lantas ini mengundang 180 darjah reaksi daripada aliran yang lain, iaitu yang dipelopori pula oleh Al-Ja'ad bin Dirham, meninggal tahun 118 Hijriah, dan muridnya iaitu Al-Jaham bin Safwan, meninggal pada tahun 128 Hijriah. Melahirkan pula pahaman yang ekstrim di sebelah lagi satu yang dikenali dengan pahaman Jabariyah ataupun Jabriyah. Mereka ini pula menafikan kehendak dan usaha manusia. Bahkan mereka mengatakan bahawa manusia tidak mampu berbuat apa-apa, tidak ada ruang usaha dan berikhtiar, kerana semua perbuatan mereka dipaksa, dikerasi dan digagahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menentang mereka ini ialah Abdullah bin Abbas, Imam Al-Hasan Al-Basri. Inilah keadaannya. Jadi ini satu contoh selepas baginda Nabi SAW wafat, apabila timbul pandangan-pandangan yang menyimpang dan tergelincir daripada panduan Quran dan hadis, maka Allah menyelamatkan akidah ini apabila ahli sunnah muncul. Ahli sunnah menengahi di antara dua-dua ekstrim ini apabila ahli sunnah memperkenalkan konsep al-kasbu berdasarkan juga firman Allah surah Al-Baqarah ayat 286, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat.
Bagi sesiapa yang melakukan kebaikan, maka baginya pahala. Sesiapa yang melakukan dosa, maka kejahatan, maka baginya dosa. Jadi ini satu contoh saja. Jadi Jabriyah ataupun Jabariyah juga mempunyai hujah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surah As-Saffat ayat 96. Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu lakukan. Maknanya setelah Rasulullah SAW wafat, Quran dan hadis itu terdedah kepada serba-serbi penafsiran. Rasulullah dah wafat. Jadi siapa yang nak menafsirkan Quran dan hadis? Di sinilah datangnya interpretasi tafsiran Ahlussunnah yang berdasarkan kepada metod kaedah yang saya sebut dalam perbahasan lepas. Maka Islam ini terpelihara melalui dan banyak lagi isu-isu lain. Antara yang besar lagi ialah apabila terbuka wilayah Islam yang lebih luas, berlaku pergaulan, dialog antara umat Islam dan bukan Islam, maka timbul pula isu-isu yang berkait dengan ketuhanan. Lahirnya pahaman yang menjisimkan Tuhan, menganggap Tuhan ini mempunyai sifat makhluk. Lawannya pula sebagai tindak balas satu lagi ialah mereka yang menafikan Tuhan itu bersifat kerana terlalu mengideal, terlalu mengabstrakkan gambaran ketuhanan itu sehingga menafikan Tuhan bersifat. Maka sekali lagi, setiap ketika umat Islam tersepit antara dua-dua kepahaman ekstrim dan kedua-duanya menggunakan Quran dan hadis, maka Ahlussunnah wal Jamaah berperanan untuk memurnikan kepahaman yang sebenar itu tadi. Dan begitulah contoh-contoh yang lain yang mungkin boleh kita sambung nanti. InsyaAllah, Doktor. Terima kasih atas perkongsian untuk pusingan pertama bagi rancangan Fas Aluna. Tanyalah kami pada petang ini. Kalau dapat dirangkumkan, sebenarnya cabaran, dugaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW bukan hebat, maksud saya hebat juga, tapi juga dipikul oleh Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga sahabat-sahabat selepas kewafatan baginda SAW. Jadi saudara, kita akan kembali selepas ini untuk melanjutkan lagi perbincangan kita menerusi rancangan Fas Aluna. Tanyalah kami, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. Berburuk sangka amalan syaitan yang merosakkan hati kita kalau sesuatu menimpa kita atau berita yang kita dengar yang belum tentu kesahihannya. Jangan negatif dahulu. Sebaliknya, selidik sesuatu hal itu hingga tahu kebenarannya. Berburuk sangka hanya menjadikan kita orang yang rugi. Hidup dalam kerugian akan merugikan. Mari berfikir positif dan selalu bersangka baik akan membuat kita lebih tenang dan lapang. Kehidupan Rasulullah SAW umpama mata air jernih yang tidak pernah keruh dan kering. Ia sentiasa sedia menawarkan air bagi yang kehausan. Tiada manusia yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Baginda adalah teladan terbaik buat seluruh umat. Dalam apa jua keadaan, baginda sentiasa sedia membimbing dengan penuh kasih sayang. Pernah seorang Arab Badawi yang tidak tahu tentang hukum dan adab telah membuang air kecil di dalam masjid. Tindakan orang tersebut membuatkan para sahabat yang melihatnya merasa marah. Mereka menegur Badawi tersebut dengan keras sekali, menyuruh lelaki itu menghentikan perbuatannya itu. Rasulullah SAW dengan tenang bersabda kepada para sahabat yang sedang marah kepada orang itu, biarkan dia. Mendengar sabdaan tersebut, para sahabat pun membiarkan Badawi itu sampai selesai hajatnya. Setelah itu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda, sesungguhnya masjid ini tidak boleh terkena air kencing ataupun kotoran lain sedikit pun. Sesungguhnya ia digunakan untuk mengingati Allah, salat dan membaca Al-Quran.
Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta seorang sahabat membawakan sebaldi air. Kemudian baginda menyiramkan air tersebut ke tempat yang terkena kotoran itu. Begitulah indahnya akhlak dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak tahu. Walaupun baginda adalah seorang yang paling mencintai masjid dan menjaga kesucian masjid, baginda tidak menunjukkan sikap amarah kepada orang itu, tidak mengusirnya, tidak berkata kasar kepadanya, kerana dia seorang yang tidak tahu. Badawi itu disantuni dengan nasihat dan layanan yang baik. Baginda juga menjelaskan kenapa perbuatan itu tidak dibenarkan hingga orang itu memperolehi ilmu yang dia patut tahu. Santunilah mereka yang tidak tahu, kerana mereka perlukan orang berilmu yang menegur dengan hikmah. According to WHO, nearly 1.3 million people die in road crashes each year. On average, 3,287 deaths a day. Drivers who are texting can be 23 times more likely to crash than non-distracted drivers. Posting to social media, checking email, programming a navigation system, or watching a video are among the many excuses people tend to give when they are asked why they text while driving. Please be aware of the dangers and keep your attention on the road, not on your mobile phones or other mobile devices. Texting and driving is dangerous. Road traffic crashes are predictable, can be prevented. Help saves lives. Don't text and drive. Ibnul Haytham. Abu Ali Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Al-Haytham lahir di Basrah, Iraq pada tahun 354 Hijriyah bersamaan 965 Masihi. Di tempat kelahirannya itulah beliau berusaha mempelajari ilmu dan pada masa yang sama bekerja untuk mencari rezeki. Beliau kemudian merantau ke Ahwaz dan Baghdad untuk menumpukan perhatian terhadap pengajian serta penulisan. Ibnul Haytham merupakan salah seorang ilmuwan yang mencatat pencapaian yang mengagumkan pada usia muda. Beliau juga pernah tinggal di Mesir dan memanfaatkan masanya dengan menyalin buku-buku matematik serta falak di Universiti Al-Azhar. Ibnul Haytham menghasilkan pelbagai makalah dan kitab tentang ilmu matematik, geometri serta algebra, dan yang paling utama ialah karya agungnya yang berkaitan dengan optik, iaitu kitab Al-Manadhir yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Ibnul Haytham menguji setiap hipotesis dengan ujian fizikal atau pembuktian matematik. Bagi menguji hipotesisnya yang menyatakan bahawa cahaya dan warna tidak bercampur di dalam udara, misalnya, Ibnul Haytham mereka bentuk kamera obscura yang pertama di dunia. Ibnul Haytham mencerap apa yang berlaku apabila sinaran cahaya bersilang pada bukaan atau liang kamera obscura dan merekodkan keputusannya. Kamera obscura ini merupakan salah satu reka cipta yang mendorong penghasilan kamera dan fotografi pada zaman moden kini. Miri 104.0 FM. Itu dia tadi gelombang siaran bagi anda yang berada di kawasan Miri Sarawak dan kawasan-kawasan lain juga yang ketika ini sedang mengikuti siaran kami. Ketika ini kita bersiaran untuk rancangan Fas Aluna, itu dalam bahasa Arab, dan jika diterjemahkan dalam bahasa Melayunya, nama program Fas Aluna ini adalah Tanyalah Kami. Begitu juga dengan anda yang kini sedang mengikuti rancangan ini, Tanyalah Kami, sertai sesi soal jawab untuk rancangan ini. Tajuk perbincangan kita masih lagi menyentuh tentang cabaran akidah dan pemikiran, sorotan potensi dan prospek Ahlussunnah wal Jamaah dalam menanganinya. Kita masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Azmil Zainal Abidin. Terima kasih sekali lagi Dr. Azmil kerana sudi bersama-sama sebagai penyumbang bagi rancangan kita pada petang ini, menerusi rancangan Fas Aluna. Dan Doktor, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini disifatkan sebagai ajaran yang betul, lurus, selamat, jelas dan
dan tiada kekeliruan di dalamnya, dan sementara ajaran-ajaran lain pula disifatkan sebagai ajaran yang keliru, menyeleweng dan mempunyai kecenderungan yang jauh daripada ajaran yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menyorot perkembangan yang telah disampaikan di awal perbincangan kita tadi, ya Doktor, apakah lagi prinsip-prinsip agama usuluddin itu akidah kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah atau yang sekaligus menggambarkan ciri wasatiyah itu sendiri? Silakan Doktor. Ya, terima kasih. Ya, sama. Jadi berdasarkan suluhan cahaya ilmu dan juga sumber ambilan yang betul dengan kaedah yang betul dan oleh mereka yang memikul amanah daripada tugas yang direncanakan oleh Allah, iaitu para ulama, maka terhasillah pegangan prinsip kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah ini sepanjang menghadapi cabaran-cabaran tersebut. Antara ciri yang lain adalah wasatiyah ataupun kesederhanaan. Bagi mereka yang minat mengkaji, ada satu kitab kalau DBP telah terjemahkan, iaitu Agama dan Ideologi. Bahasa Arabnya ialah Al-Milal wan Nihal oleh Imam Asy-Syahrastani. Dalam pendahuluan kitab tersebut, Imam Asy-Syahrastani ini meninggal tahun 548 Hijriah. Beliau menyebut bahawa Ahlussunnah Jamaah ini sentiasa dalam posisi dan kondisi menengahi di antara aliran-aliran yang menyimpang di kiri dan kanan. Seperti isu sifat Allah saya sebutkan tadi, bahawa Ahlussunnah menengahi di antara keekstreman aliran Mu'attilah yang menafikan Tuhan ini mempunyai sifat. Seperti aliran yang bernaung di bawah Mu'attilah ini termasuklah sebenarnya aliran Syiah secara umum, Syiah Imamiyah, kemudian aliran Mu'tazilah, aliran Jahmiyah dan ahli falsafah Masyaiyah. Jadi mereka ini mempunyai beberapa alasan lah. Kalau macam ahli falsafah, kerana mereka terdedah kepada falsafah Yunani yang terlalu mengabstrak dan mengidealkan Tuhan, sehingga Tuhan itu tak boleh dicapai gambaran pengenalannya, maka mereka menolak Tuhan ini mempunyai sifat. Jadi apabila penterjemahan falsafah ini berlaku dalam era kemajuan penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab, maka di situlah terdedah kepada umat Islam, terdedah kepada pahaman-pahaman ini. Satu lagi ekstrim ialah aliran musyabbihah mujassimah yang menjisim dan memvisualkan Tuhan pula. Apabila mereka bertemu ayat-ayat Quran yang disebut dengan ayat mutasyabihat, lantas mereka mengatakan bahawa Tuhan mempunyai sifat dan sifat Tuhan itu adalah sama serupa dengan makhluk. Jadi mereka tidak mentanzih ataupun mensucikan Tuhan daripada sama dan serupa dengan makhluk. Jadi aliran Mu'attilah overdose, dia terlampau menafikan sifat, yang musyabbihah pula terlampau mengatakan Tuhan bersifat seperti makhluk. Maka di celah-celah itulah Ahlussunnah wal Jamaah mengimbangi dengan secara umumnya Ahlussunnah mengatakan bahawa Allah mempunyai sifat yang sempurna, dan sifat Allah itu tidak menyerupai sifat makhluk. Begitulah keadaan. Sebagaimana juga yang saya sebut tadi, apabila Jabriyah ataupun Jabariyah mengatakan manusia dipaksa perbuatannya oleh Tuhan, manusia tidak ada ruang menentukan kehendak dan juga tidak ada kebebasan bertindak. Manakala Qadariyah mengatakan Tuhan tidak campur tangan dengan perbuatan manusia, semuanya ditentukan secara mutlak oleh kudrat dan iradat manusia, maka Ahlussunnah mencelah di tengah itu dengan i'tiqad bahawa Allah mencipta perbuatan sama ada baik dan buruk. Allah mencipta ketaatan ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Masa yang sama, manusia diberi ruang kebebasan untuk memilih dan berusaha dan bertindak. Cuma lagi, walaupun Allah mencipta sesuatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama ada diredai oleh Allah, sekiranya ianya berupa pilihan perbuatan baik oleh hamba, ataupun ianya dimurkai oleh Allah apabila ia menjadi pilihan yang diusahakan
oleh manusia dalam melakukan kemaksiatan. Jadi begitulah keadaan wasatiyah ataupun sederhananya Ahlussunnah wal Jamaah. Satu isu yang lain juga seperti yang disebut oleh Imam Syarostani ialah dalam persoalan isu hakikat iman dan kufur. Lahir juga selepas pergolakan politik itu, maka aliran Khawarij yang kita tahu dia mengkufurkan Muawiyah, Sayyidina Ali yang terlibat dalam majlis tahkim, maka mereka berpegang kepada satu yang tidak diajar oleh baginda Nabi, iaitu mereka beriktikad bahawa amalan zahir ini menjadi syarat sah kepada iman. Kerana amalan termasuk di dalam hakikat iman. Maka mereka beriktikad, mereka berpegang bahawa sesiapa yang mati melakukan dalam keadaan melakukan dosa, memikul dosa, tidak sempat bertaubat, maka mereka ini kekal di dalam neraka. Ini menurut Khawarij. Jadi di dunia kafir, dianggap kafir walaupun dia mengucap syahadat, tak sempat bertaubat dengan dosa yang dilakukan, maka perlu ditumpahkan darahnya. Manakala di akhirat insan tadi menurut mereka itu kekal di dalam neraka. Kemudian ekstrim lagi satu yang seimbang dengannya juga, iaitu Murji'ah. Kalau Khawarij ini terlalu rigid, ketat dalam pegangan agama mereka ini, Murji'ah sebaliknya terlalu longgar, loose. Jadi terlalu longgar sehingga mereka mengatakan iman itu hanya terletak di dalam hati. Dalam erti kata, sebarang amalan zahir, fizikal yang dilakukan tidak sedikit pun mempunyai hubung kait dan tidak menjejaskan iman di dalam hati. Maknanya kalau seorang tu dia sembah berhala pun secara zahir, hati dia makrifah dan kenal Tuhan, maka dia tetap kekal beriman. Jadi mereka ni langsung mengatakan amalan tidak ada kaitan langsung dengan keimanan. Keimanan itu hanya berlega di sekitar hati saja. Maka di celah-celah itulah Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi mengemukakan satu solusi, konsep yang dipegang berdasarkan Quran dan hadis. Maka amalan menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak termasuk di dalam iman, tetap tidak menjadi syarat sah iman, tetapi menjadi syarat kesempurnaan iman. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Akbar Imam Abu Hanifah, dalam syarah menyatakan bahawa iman itu amalan itu laisa minal iman walakin min kamalil iman. Amalan itu menjadi syarat kesempurnaan iman, tetapi bukan iman itu sendiri. Dia ada perbahasan lain lah yang saya sebut secara pukal atau umum saja, di mana Ahlussunnah berpegang bahawa iman itu yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu berkurangan dengan maksiat yang dilakukan. Jadi mempunyai wacana lah sepanjang isu tersebut. Maka di antara etikad-etikad lain yang boleh saya senaraikan, tapi dari segi masa ya, saya sebut secara ekspres ya, maknanya sepanjang wacana Ahlussunnah ini, maknanya timbul isu dalam pelbagai tempoh, pelbagai latar belakang, pelbagai punca, apabila sampah sarak pemikiran ini bertimbun-timbun mengganggu kesahihan akidah, maka ulama Ahlussunnah memecahkan persoalan itu tadi dengan sejumlah istilah dan konsep-konsep akidah yang kemudiannya dirumus dan diijma'kan, sehingga berlalulah masa itu, sehinggalah dikenali Ahlussunnah ini dengan imamnya, iaitulah Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Antara isu-isu lain yang boleh saya nyatakan ialah isu konsep ilmu, mungkin dalam soalan yang akan datang, iaitu sekaligus ulama Ahlussunnah membina pendirian mereka terhadap epistemologi ataupun konsep pembentukan dan penghasilan ilmu. Maka dalam kitab Usuluddin Imam Al-Baghdadi disenaraikan prinsip-prinsip kesederhanaan Ahlussunnah itu tadi daripada wacana yang berlangsung. Antaranya yang pertama, Ahlussunnah berijma' bahawa hakikat sesuatu itu adalah pasti. Ini maksudnya Ahlussunnah menegaskan bahawa manusia mempunyai
keupayaan untuk memastikan hakikat sesuatu. Jadi kita tidak menjadi golongan sofis. Kalau zaman ni aliran pragmatism, aliran agnosticism, aliran atheist yang meragui hakikat sesuatu. Jadi mengesahkan dulu pintu-pintu ilmu yang mempunyai pintu ilmu yang menjadi potensi bagi manusia. Kemudian lagi masuk kepada perbahasan pandangan alam ataupun metafizik. Bagaimana perspektif kita dalam menafsirkan hakikat kewujudan, dalam menafsirkan hakikat alam yang terpampang depan mata. Maka timbul juga wacana daripada sepanjang sejarahnya itu tentang prinsip kebaharuan alam. Segala selain daripada Allah ini mempunyai permulaan. Kemudian alam yang mempunyai permulaan ini mempunyai pencipta. Pencipta itu tadi memiliki sifat-sifat kesempurnaan, mempunyai nama-nama yang indah, manakala perbuatan Tuhan yang mentadbir dan mencipta alam ini penuh dengan keadilan dan berhikmah yang menafikan kesia-siaan. Lagi dibahaskan oleh ulama. Ini berlanjutan dia punya dialog tu dalam saya ini macam nak masukkan meja yang besar ke dalam kotak mancis. Jadi agak begitu masa yang itu. Jadi dibahaskan juga sifat-sifat kesempurnaan Allah yang dikenali nanti dengan nama sifat 20. Itu yang menjadi wacananya. Pecahan daripada itu tentang Quran itu adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Jadi keluar satu prinsip ini kerana berlaku tindak balas kepada bid'ah yang direka-reka yang menimbulkan responsif daripada ulama tadi. Kemudian perbahasan tentang keesaan Allah, perbahasan bahawa Allah tidak serupa dengan makhluk, perbahasan bahawa tidak ada sumber manfaat dan mudarat melainkan hanya daripada Allah, perbahasan tentang konsep takdir, kemudian tentang kerasulan, tentang mukjizat, tentang hakikat keimanan dan kekufuran. Isu tentang tadi tu seorang yang beriman kemudian melakukan dosa besar, masa yang sama dia adalah ahli kiblat yang masih bersolat, jadi adakah dia menjadi kufur ataupun tidak. Isu tentang perselisihan para sahabat, perang Siffin, perang Jamal. Saya sebut semua ini kerana ia bukan lahir tanpa background atau latar belakang. Setiap satu demi satu per se ataupun satu kes demi satu kes ini mempunyai latar belakang yang bersusul galuh daripada pergolakan yang berlaku tadi. Dan macam saya sebut tadi, Islam diselamatkan dari pintu-pintu kesesatan itu melalui huraian para ulama yang berdasarkan kepada sumbernya yang betul, ya, dan kemudian diijma'kan. Lagi soal mengenai alam ghaib, mutakhir ini dikenali dengan istilah eskatologi sebagai contoh, tentang alamat kiamat, tentang azab kubur, tentang apa yang berlaku selepas kiamat, tentang syafaat, tentang melihat Allah, adakah kita dapat melihat Allah ataupun tidak. Kemudian akhir sekali sebagai rumusan yang ini dalam kitab Usuluddin, Imam Baghdadi memasukkan juga tentang sempadan yang betul dalam berinteraksi dengan manusia, iaitu ada kalangan manusia yang mempunyai peringkat-peringkatnya, bagaimana sikap kita terhadap para sahabat, terhadap ahlul bait, terhadap wali kekasih Allah, kemudian bagaimana kita memperlakukan non-Muslim dan jenis-jenisnya, dan bagaimana pula mereka yang tidak menzahirkan kekufuran, masih mengaku sebagai Muslim tetapi mempunyai kandungan ajaran pegangan yang menyeleweng yang dikenali sebagai ahli bid'ah. Pendek kata, perbahasan ahli sunnah ini meluas dan menampung isu-isu yang berlaku sepanjang tempoh pematangannya itu tadi, dengan terhasilnya sejumlah karya yang sangat kaya dengan kaedah-kaedah dan huraian yang saya nyatakan tadi. Jadi itu sebagai dan semuanya itu adalah terjemahan kepada sifat atau ciri kesederhanaan yang dipandu oleh sistem metod ilmu yang
muktabar. Input yang menarik, fakta yang menarik daripada Dr. Azmil. Apapun dalam masa yang singkat ini, kita raikan satu pandangan daripada rakan pendengar IKIM bertanyakan, saya lihat akidah Syiah dan Wahabiyah dan juga lain-lain. Dewasa ini secara terang-terangan menonjolkan akidah mereka sehinggakan ajaran ini telah berleluasa seluruh negara umpama tiada tindakan daripada pihak berwajib. Jadi dalam masa singkat ini mungkin 2 minit, Doktor, bagaimana kita berhalusi perkara ini? Soalan akidah Syiah dan Wahabiyah ini, ini soalan nakal yang mesti of course akan ditanya kalau melibatkan isu akidah ini. Kita ada pihak berkuasa agama, pihak yang mempunyai autoriti. Saya kira perkembangan ini dipantau dengan baik oleh pihak berkuasa agama dengan jatuhan kuasa pemantauan akidahnya, dan sudah pasti mendapat perhatian dari pejabat mufti dan sebagainya. Saya melihat ada dua pendekatan. Satu ialah pendidikan, budaya ilmu. Kita perlu membina perisai dan binting diri melalui pendidikan. Apabila kita memberi ruang dan mempromosikan akidah ahli sunnah wal jamaah, sepatutnya kita dapat mengatasi isu ini. Itu satu yang pertama. Yang kedua ialah sudah tentu perlu kepada political will. Bagaimana kita mahu mengekang dan membendung melalui proses kuarantin. Kita perlu bertindak secara penguatkuasaan agama menurut kadar dan pendekatan yang saya ingat sewajarnya difikirkan oleh pihak berkuasa agama. Dan secara lebih rinci mungkin kita boleh bahas dalam kesempatan yang lain, ya. Seperti contoh Syiah ni, saya sebenarnya bulan lepas saya ada program di Perkim Wilayah Persekutuan, kita bahas tentang Syiah. Ya, ada juga pendekatan-pendekatan, antaranya ialah kita perlu mengalihkan kerana Syiah ini dia penyakitnya adalah sentimen dan fanatik yang membuta tuli terhadap kecintaan kepada Ahlul Bait yang melampau. Maksud melampau tadi sehingga dibina kecintaan itu di atas sikap membenci dan mengkufurkan para sahabat. Maka bagaimana secara pendidikan? Contoh, kita perlu mengarah dan menghala tujukan kecintaan itu ditumpahkan kepada Ahlul Bait seperti yang dituntut oleh agama melalui pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di situ anak cucu cicit Nabi ini perlu diberi kemuliaan, tetapi bagaimana kita dapat mengharmonikan antara keturunan baginda Nabi dan juga para sahabat yang menjadi anak murid Nabi. Jadi package penjelasan ini ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang Syiah ni sebab dia terjumpa Syiah dulu, jadi kita perlu kalihkan itu kecintaan itu. Dari segi Salafi Wahabi ni pula, kita perlu suntik lebih banyak kaedah-kaedah yang betul di dalam berinteraksi dengan nas agama. Jangan berpegang secara harfiah ataupun literal tanpa kita meninjau sebagai contoh metod asrar lughawi. Apakah kaedah-kaedah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengembangkan makna-makna nas itu, sehingga ini sebenarnya membawa satu perbahasan yang kadang-kadangnya lebih spesifik khusus kepada para penuntut ilmu agama. Malangnya apabila ia didedahkan secara terbuka kepada orang awam, maka dia menimbulkan perpecahan. Maka perlu kepada penyaluran. Bagaimanakah perdebatan, kalau sebab pihak Salafiyah Wahabiyah ni lebih menguncupkan pemaknaan nas itu. Kalau ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah mengembangkannya. Jadi antara yang nak kembangkan makna nas dengan yang menguncupkan makna nas ini perlu kita kuarantinkan dalam satu bilik mesyuarat dan kita bahaslah, dan tidak perlu diseret orang awam dan memangsakan mereka. Dan kita kata kearifan tempatan, maknanya secara tradisinya ini adalah daerah Asy'ariyah Maturidiyah dengan pengamalan bid'ah hasanahnya dan so on dan so on.